Pengenalan berikut adalah buku pendek yang membincangkan beberapa tanda benar-benar mencintai Allah yang mulia dan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Adalah penting bagi umat Islam untuk menyokong pengisytiharan cinta mereka secara lisan dengan mengamalkan tanda-tanda ini supaya mereka boleh mencapai akhlak mulia. Menurut hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2003, Nabi Muhammad SAW telah menasihati bahawa perkara yang paling berat dalam timbangan hari kiamat ialah akhlak mulia. Ia adalah salah satu sifat Nabi Muhammad SAW yang dipuji oleh Allah Ta'ala dalam surah 68 Al-Qalam, ayat 4 Al-Quran. Dan sesungguhnya kamu mempunyai akhlak yang agung. Oleh itu, adalah menjadi kewajipan kepada semua umat Islam untuk memperoleh dan bertindak berdasarkan ajaran Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad SAW untuk mencapai akhlak mulia. Tanda-tanda cinta Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, bahawa kecintaan kepada Allah yang mulia dan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, adalah bahagian penting daripada iman. Malah, satu hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 165, menasihati bahawa seseorang hanya akan merasai kemanisan iman apabila mereka mencintai Allah yang Maha Mulia dan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, lebih daripada seluruh makhluk. Hadis lain yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 168, dengan jelas memberi amaran bahawa seseorang tidak boleh beriman sehingga mereka mencintai Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, lebih daripada seluruh makhluk. Kerana fakta ini umat Islam semua mendakwa mereka mencintai Allah yang Maha Tinggi dan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Tetapi ini adalah tuntutan yang mesti disokong oleh bukti. Jika tidak, ia tidak akan ada nilainya di sisi Allah yang Maha Tinggi. Tanda pertama cinta telah disebutkan dalam Al-Quran. Ia dengan jelas menasihatkan bahawa jika seseorang mencintai Allah yang Maha Tinggi dan menginginkan cinta dan pengampunannya, mereka mesti secara praktikal mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Bab 3 Ali Imran, ayat 31. Katakanlah, wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini bermakna seorang Muslim mesti berusaha untuk mencontohi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, dengan menerapkan tradisi baginda ke dalam kehidupan mereka dengan mengikuti perkataan dan perbuatan baginda. Mereka hendaklah mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Surah 59 Al-Hasyr, ayat 7. Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu, ambillah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Seseorang tidak boleh memilih dan memilih daripada tradisinya dan hanya menerapkannya dalam tingkah laku mereka apabila ia sesuai dengan mereka. Orang yang melakukan ini hanyalah mengikut hawa nafsu mereka sambil mendakwa mengikuti tradisi Nabi Muhammad SAW. Satu tanda yang jelas tentang sikap tidak betul ini ialah seseorang mengubah keutamaan tindakan yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh, mereka akan mengutamakan tindakan Nabi Muhammad SAW yang kurang penting daripada tindakan baginda yang lain. Sebagai contoh, menurut hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 5363, semasa berada di rumah Nabi Muhammad SAW akan membantu keluarganya dengan kerja-kerja rumah, tetapi apabila masuk waktu solat baginda akan keluar untuk mengimamkan solat berjemaah di masjid. Jika seseorang membantu keluarga mereka melakukan kerja-kerja rumah tetapi tidak hadir ke masjid untuk menunaikan solat bersama jemaah tanpa alasan yang sah, maka mereka tidak mengikut tradisi Nabi Muhammad SAW. Ini kerana mereka telah menyusun semula keutamaan tindakan. Solat di masjid berjemaah diutamakan daripada membantu kerja rumah mengikut tradisi Nabi Muhammad SAW. Dan jika seseorang menyusun semula keutamaan ini, mereka tidak mengikuti tradisinya. Menolong keluarga dengan kerja-kerja rumah tidak diragukan lagi adalah satu perbuatan yang baik, tetapi jika mereka berkelakuan seperti ini mereka tidak mengikuti tradisi Nabi SAW, walaupun nampaknya begitu. Mereka sebenarnya hanya mengikut kehendak mereka sendiri. Ini adalah perkara penting yang mesti difahami oleh umat Islam. Tetapi penting untuk diperhatikan, ini tidak bermakna umat Islam harus berhenti melakukan amal soleh. Ini bermakna mereka harus mencuba yang terbaik untuk mengikuti tradisi Nabi Muhammad SAW dengan betul.
Tanda seterusnya untuk benar-benar mencintai Allah yang mulia dan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, adalah bahawa seseorang akan lebih suka perintah dan larangan yang disampaikan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Atasnya, atas keinginan dan pendapat mereka sendiri. Bab 9 At-Taubah, ayat 24. Katakanlah, Muhammad, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum kerabat, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalannya. Kemudian tunggulah sampai Allah melaksanakan perintahnya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Seseorang hanya cenderung kepada perkara yang disebutkan dalam ayat ini kerana cinta kepadanya. Tetapi apabila seseorang memilih ketaatan kepada Islam daripada perkara-perkara ini, ia membuktikan kecintaan mereka kepada Allah yang mulia dan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Kekasih sejati hanya ingin mentaati kekasihnya dan membuat mereka senang sepanjang masa. Ini hanya boleh dilakukan apabila seorang Muslim mematuhi ajaran Islam. Tanda seterusnya mencintai Allah Ta'ala adalah kemarahan mereka kepada manusia hanya kerana Allah Ta'ala. Maksudnya, mereka akan membenci perkara yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Ini menghalang seorang Muslim mengamalkan perasaan buruk terhadap orang lain dan mendorong mereka untuk menghormati orang lain seperti yang diperintahkan oleh Islam. Walaupun orang lain melakukan dosa, mereka sepatutnya tidak menyukai dosa itu tetapi tidak membenci orang yang berdosa kerana mereka boleh bertaubat dengan ikhlas pada bila-bila masa. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak membenci orang yang berdosa. Ini dibuktikan dengan pintu taubat sentiasa terbuka bagi pendosa sehingga ajalnya. Bab 4 An-Nisa, ayat 17. Taubat yang diterima oleh Allah hanyalah bagi orang-orang yang berbuat zalim karena kejahilan atau lalai, kemudian bertaubat secepatnya. Mereka itulah yang akan diberi ampunan Allah. Jika Allah Ta'ala membenci orang yang berdosa, Dia tidak akan memberi mereka kesempatan untuk bertaubat. Membenci dosa dan bukan maksiat adalah tradisi Nabi Muhammad SAW, dan sesiapa yang beramal dengan sunnahnya benar-benar mencintainya dan sesiapa yang benar-benar mencintai Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, akan berada dalam syurga bersamanya. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' At-Tirmizi, nombor 2678. Semakin seorang Muslim mengawal emosi mereka sehingga mereka hanya dimurkai kerana Allah yang Maha Tinggi, semakin mereka benar-benar mencintai Allah yang Maha Tinggi dan yang Maha Suci. Nabi Muhammad SAW. Orang Islam yang tidak bertindak sedemikian mempunyai cinta yang tidak lengkap. Tanda seterusnya untuk benar-benar mencintai Allah yang mulia dan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, adalah seorang Muslim akan sering menyebut Allah yang mulia dan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Umum mengetahui bahawa yang sering diingati oleh seseorang itu adalah yang dicintainya. Semakin besar cintanya, semakin besar zikirnya. Ini ditunjukkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 826, yang menasihati bahawa Nabi Muhammad SAW selalu mengingati Allah yang Maha Tinggi pada setiap saat. Ini adalah tanda cinta yang mendalam yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW kepada Allah Ta'ala. Orang-orang yang membuktikan cintanya dengan mengingati Allah Ta'ala, selalunya telah diberi kabar gembira tentang keampunan dan pahala yang besar. Surah 33 Al-Ahzab, ayat 35. Dan orang-orang lelaki yang banyak mengingati Allah dan perempuan-perempuan yang berbuat demikian. Bagi mereka Allah menyediakan ampunan dan pahala yang besar. Tanda cinta yang seterusnya kepada Allah Ta'ala adalah keinginan yang kuat untuk bertemu dengan Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin untuk mencintai seseorang dan tidak menginginkan mereka sentiasa berteman. Orang yang menginginkan pertemuan ini akan mendedikasikan usaha yang besar dalam mempersiapkannya. Ini cukup jelas walaupun dalam hal duniawi, lebih penting pertemuan lebih besar persiapannya. Maka orang-orang yang ingin bertemu dengan Allah Ta'ala akan berusaha dalam ketaatan kepadanya dengan melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya dan dengan menghadapi takdir dengan sabar. Ini telah ditunjukkan dalam Al-Quran. Surah 18 Al-Kahfi, ayat 110. Maka sesiapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya,
Hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan sesiapapun dalam beribadat kepada Tuhannya. Tanda ini dikaitkan dengan yang sebelumnya kerana Allah, yang Maha Tinggi, telah dengan jelas menyatakan dalam hadis ilahi yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 7405, bahawa dia bersama sesiapa yang mengingatinya. Maka jika seseorang menghendaki kebersamaan dengan Allah, yang Maha Tinggi, mereka akan sentiasa mengingatinya melalui ketaatannya yang ikhlas. Mereka yang ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, akan bersegera mengikuti tradisi baginda. Terutamanya yang menunjukkan bahawa mengamalkannya akan menyebabkan seseorang itu bersamanya di akhirat kelak. Sebagai contoh, hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 5304, menasihati bahawa sesiapa yang menjaga anak yatim kerana Allah Ta'ala, akan bersama Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, di akhirat. Para sahabat, semoga Allah meridai mereka, memenuhi tanda ini dengan sebaik-baiknya kerana mereka sentiasa merindukan Allah, yang mulia, dan Nabi Muhammad, Al-Quran merujuk kepada sifat para sahabat ini, semoga Allah meridai mereka, dalam surah 3 Ali Imran, ayat 159. Maka dengan rahmat Allah, wahai Muhammad, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Dan sekiranya kamu bersikap kasar dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Tanda seterusnya untuk benar-benar mencintai Allah, yang mulia, dan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, adalah menunjukkan penghormatan yang besar apabila menyebut Allah, yang mulia atau Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Apabila seseorang mengingati Allah Ta'ala, maka tidak boleh dilakukan dalam kelalaian maknanya, apabila mengingat Allah Ta'ala dengan lisan tetapi tidak dengan hati. Ini selalunya boleh berlaku semasa solat di mana seorang Muslim mungkin kelihatan menyembah Allah, yang Maha Tinggi, namun, fikiran mereka tertanya-tanya di seluruh dunia material. Apabila seseorang menunaikan solat mereka sedang bercakap rapat dengan Tuhan mereka. Jadi mereka tidak boleh lalai semasa komunikasi ilahi ini. Seseorang tidak suka apabila orang lain bertindak lalai dalam percakapannya, maka bagaimana mungkin Allah Ta'ala berkenan kepada orang yang mengingatnya seperti ini? Apabila seseorang mengingati Allah, yang Maha Tinggi, dengan cara yang betul, ia akan menguatkan hubungan rohani mereka dengannya. Ini akan mendorong mereka ke arah ketaatan yang lebih besar dalam bentuk menunaikan perintahnya, menjauhi larangannya dan dengan menghadapi takdir dengan sabar. Adalah penting untuk diperhatikan, walaupun seorang Muslim harus berusaha untuk mengingati Allah, dengan hati dan lidah mereka, mereka tidak boleh meninggalkan mengingati Allah, jika mereka berjuang untuk memasukkan hati mereka. Sebagaimana mengingati Allah Ta'ala dengan hanya lidah adalah jauh lebih baik daripada tidak berzikir sama sekali. Apabila seorang Muslim membaca Al-Quran, mereka harus sedar sepenuhnya bahawa ini adalah firman Tuhan sekalian alam dan oleh itu membacanya dengan penuh rasa kagum dan hormat. Sebahagian daripada penghormatan ini adalah untuk mencuba yang terbaik untuk menyebut setiap perkataan dengan betul. Inilah sebabnya mengapa mempelajari cara membaca dengan betul adalah sangat penting. Memandangkan perkataan yang salah dalam sesetengah kes boleh mengubah makna perkataan atau ayat, yang merupakan isu yang serius. Satu lagi bahagian penghormatan adalah berusaha untuk memahami ajaran Al-Quran dan menerapkannya dalam kehidupan seseorang. Membungkus Al-Quran dengan kain yang bagus dan meletakkannya di atas rak yang tinggi bukanlah penghormatan yang sebenar. Membaca dengan betul, memahami dan mengamalkannya adalah. Di samping itu, seseorang tidak boleh menggunakan nama Allah, yang Maha Tinggi, dengan sia-sia, seperti mengambil sumpah kosong. Umat Islam seharusnya lebih menghormati nama Allah yang diberkati. Seorang Muslim harus mengingati Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, dengan penuh hormat terutama ketika menyampaikan salam dan selawat ke atasnya atau ketika mempelajari hadisnya. Mereka harus memahami bahawa kata-katanya diwahyukan secara ilahi kepadanya sehingga mereka tidak seharusnya memperlakukannya sebagaimana mereka memperlakukan perkataan orang lain. Bab 53 An-Najm, ayat 3-4. Dan dia tidak berkata-kata menurut kehendaknya sendiri. Ia tidak lain hanyalah wahyu yang diturunkan. Sebahagian ulama sangat menghormati hadis Nabi Muhammad sehinggakan mereka hanya meriwayatkannya selepas mereka berwuduk dan tidak akan melakukannya secara bersahaja.
Sebaliknya, mereka akan duduk dengan hormat dalam perhimpunan dan menceritakannya sementara pelajar mereka berdiam diri. Tanda seterusnya untuk benar-benar mencintai Allah yang mulia dan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, adalah mencintai semua orang yang mencintai Allah yang mulia dan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, kerana demi Allah, walaupun ini bercanggah dengan pendapat pribadi seseorang tentang mereka. Cinta ini termasuk mereka yang menyatakan cinta melalui kata-kata mereka dan lebih penting lagi melalui tindakan mereka. Sebagai contoh, jelas kepada semua bahawa semua keluarga Nabi Muhammad, semoga Allah meridai mereka, semua sahabat, semoga Allah meridai mereka, dan para pendahulu yang soleh memiliki cinta sejati ini. Maka mencintai setiap daripada mereka adalah kewajipan ke atas orang yang mengaku cinta kepada Allah yang Maha Agung dan Nabi Muhammad SAW. Hal ini telah dibuktikan melalui banyak hadis seperti yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 17. Ia menasihatkan bahawa cinta kepada penolong Nabi Muhammad SAW, maksudnya, penduduk kota suci Madinah adalah sebahagian daripada iman dan kebencian kepada mereka adalah tanda kemunafikan. Dalam hadis lain yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 3862, Nabi Muhammad SAW dengan jelas telah memperingatkan umat Islam agar tidak mencela mana-mana sahabat, semoga Allah meridai mereka, kerana mencintai mereka adalah tanda mencintai Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, dan membenci mereka adalah tanda membenci Nabi, selawat dan salam ke atasnya, dan Allah Ta'ala. Orang ini tidak akan berjaya melainkan mereka bertaubat dengan ikhlas. Nabi Muhammad SAW telah menyebut pernyataan yang sama mengenai rumah tangganya yang dirahmati, semoga Allah meridai mereka, dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 143. Jika seorang Muslim secara tidak wajar mengkritik mana-mana Muslim yang menunjukkan kecintaan mereka kepada Allah Ta'ala, itu membuktikan kekurangan cinta mereka kepada Allah Ta'ala. Jika seorang Muslim melakukan dosa, Muslim yang lain harus membenci dosa tersebut tetapi mereka harus, demi Allah Ta'ala, tetap mencintai Muslim yang berdosa kerana cinta mereka kepada Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Selawat ke atasnya. Tanda mengasihi orang lain adalah melayan mereka dengan baik dan hormat. Ringkasnya, seseorang harus melayan orang lain seperti yang mereka inginkan orang lain memperlakukan mereka. Di samping itu, seorang Muslim harus membenci semua orang yang menunjukkan kebencian terhadap mereka yang mencintai Allah yang mulia dan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, tanpa mengira sama ada orang itu adalah saudara atau orang asing. Perasaan seorang Muslim tidak boleh menghalang mereka daripada memenuhi tanda cinta sejati ini kepada Allah yang mulia dan Nabi Muhammad SAW. Ini tidak bermakna mereka harus mencederakan mereka, tetapi mereka harus menjelaskan kepada mereka bahawa membenci orang yang mencintai Allah Ta'ala dan Nabi SAW adalah tidak boleh diterima. Jika mereka berterusan dengan sikap menyimpang ini, maka hendaklah berpisah daripada mereka sehingga mereka bertaubat dengan ikhlas. Tanda seterusnya untuk benar-benar mencintai Allah yang mulia dan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, adalah tidak menyukai sikap orang-orang yang boleh melakukan amal soleh tetapi melakukannya tanpa mengikuti tradisi Nabi Muhammad SAW dan selawat ke atasnya. Maksudnya, mereka tidak mencari secara aktif tradisinya dan bertindak mengikutnya. Sebaliknya, mereka mencari dan melakukan perbuatan baik yang telah dinasihatkan oleh orang lain. Walaupun ini adalah amalan yang baik, tetapi seorang Muslim harus memahami bahawa tidak ada kebaikan yang lebih baik daripada kebaikan yang disyariatkan atau dinasihatkan oleh Allah SWT atau Nabi Muhammad SAW. Semuanya mempunyai hierarki. Oleh itu, seseorang tidak boleh menyimpang dari keutamaan yang betul dan sebaliknya menunaikan kewajipan mereka dahulu dan kemudian menunaikan sebanyak mungkin tradisi Nabi Muhammad SAW. Hanya selepas itu mereka harus melakukan perbuatan sukarela lain jika mereka mendapat masa dan tenaga untuk melakukannya. Bahkan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, harus diutamakan dengan betul kerana ia berbeza-beza dalam grade yang telah dijelaskan oleh para ulama. Ringkasnya, semua jalan menuju Allah Ta'ala terhalang kecuali jalan Nabi Muhammad SAW. Maka umat Islam harus memilih tradisinya daripada tindakan sukarela yang ditetapkan oleh orang lain. Bab 3 Ali Imran, ayat 31.
Katakanlah, Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Tanda seterusnya untuk benar-benar mencintai Allah yang Maha Tinggi adalah mencintai Al-Quran. Ini mesti ditunjukkan melalui tindakan dengan bertindak mengikut ajarannya, bukan dengan hanya menciumnya, membungkusnya dengan kain yang bagus dan kemudian meletakkannya di atas rak yang tinggi di rumah seseorang. Seseorang mesti memenuhi aspek-aspek Al-Quran untuk membuktikan kecintaan mereka kepadanya. Pertama, mereka mesti membacanya dengan betul dan teratur dengan penuh hormat dan tumpuan. Kedua, mereka mesti mempelajari Al-Quran dari sumber yang boleh dipercayai untuk memahami ajarannya. Akhir sekali, mereka mesti berusaha untuk bertindak mengikut ajarannya dalam kehidupan seharian mereka. Seorang Muslim mesti sentiasa bertindak mengikut ajarannya dan bukan hanya apabila ia sesuai dengan keinginan mereka atau dalam keadaan atau masa tertentu, seperti semasa bulan Ramadan. Di samping itu, sebahagian daripada cinta sejati kepada Al-Quran adalah tidak menggunakannya sebagai alat untuk menyelesaikan masalah duniawi seseorang. Malangnya, ada yang mengamalkan sikap ini dan hanya mengeluarkan Al-Quran untuk membacanya apabila mereka menghadapi masalah duniawi. Dan apabila masalah mereka selesai, mereka menyimpannya untuk tidak dilihat lagi sehingga masalah duniawi mereka yang seterusnya. Mereka menganggapnya seperti alat yang hanya dikeluarkan dari kotak alat untuk membetulkan sesuatu. Walaupun Al-Quran adalah ubat untuk masalah duniawi, tetapi ini bukan fungsi utamanya. Tujuan utamanya ialah hidayah yang benar agar selamat sampai ke akhirat. Adalah bodoh untuk mengabaikan fungsi utamanya dan hanya menggunakannya untuk sesuatu yang lain. Ini adalah seperti orang yang membeli kereta mahal yang tidak mempunyai enjin di dalamnya hanya untuk menonton televisyen yang telah dipasang di dalamnya. Takkan orang ini dilabel bodoh? Jika seorang Muslim memperlakukan Al-Quran dengan betul, mereka akan mendapati ia bukan sahaja membimbing mereka ke syurga, tetapi ia juga menyelesaikan masalah duniawi mereka. Surah 17 Al-Isra, ayat 82. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Tanda seterusnya untuk benar-benar mencintai Allah yang mulia dan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, adalah mempunyai kecintaan yang tulus kepada makhluk kerana mereka adalah ciptaan Allah yang Maha Tinggi. Dan mempunyai cinta yang tulus khususnya kepada umat Islam kerana mereka adalah umat Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Sebenarnya, Rasulullah SAW telah menyatakan hal ini dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 1926, ketika beliau menasihatkan bahawa iman adalah ikhlas kepada semua orang. Hadis lain yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2515, memperingatkan bahawa seseorang tidak boleh menjadi mukmin yang sebenar sehingga dia mencintai orang lain seperti yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kerana Allah Maha Penyayang kepada makhluk menurut martabatnya yang tidak terhingga, umat Islam seharusnya mencintai ciptaan dengan berbelas kasihan kepada mereka kerana Allah yang Maha Tinggi. Perlu diingatkan, kasih sayang ini harus ditunjukkan melalui perbuatan, bukan hanya melalui kata-kata. Mempunyai kasih sayang yang tulus kepada ciptaan termasuk menginginkan kebaikan untuk mereka dan melakukan apa yang boleh dilakukan untuk menjadikan keadaan lebih baik untuk mereka, seperti sokongan keuangan dan emosi. Ia adalah sebahagian daripada kasih sayang kepada manusia bahawa seseorang itu gembira apabila mereka gembira dan sedih setiap kali mereka berduka selagi sikap mereka tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Tahap cinta yang tinggi termasuk seseorang yang melampaui batas untuk menjadikan kehidupan orang lain lebih baik semata-mata untuk keredaan Allah Ta'ala, walaupun ini meletakkan dirinya dalam kesukaran. Sebagai contoh, seseorang mungkin meletakkan sekatan ke atas tuntutan mereka sendiri untuk menderma lebih banyak kekayaan kepada yang memerlukan. Berhasrat dan berusaha untuk sentiasa menyatukan manusia dalam kebaikan adalah sebahagian daripada kasih sayang terhadap manusia, manakala memecah belahkan orang lain adalah ciri-ciri iblis. Salah satu cara untuk mencapai ini adalah dengan menutup aib orang lain dan menasihati mereka secara pribadi terhadap dosa. Barang siapa yang berbuat demikian, maka dosa-dosanya akan tertutup oleh Allah SWT. Ini ditegaskan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi,
nombor 1426. Seboleh-bolehnya hendaklah menasihati dan mengajar aspek agama dan aspek penting dunia kepada orang lain agar kehidupan duniawi dan agama mereka bertambah baik. Bukti cinta seseorang kepada orang lain ialah mereka menyokong mereka semasa ketiadaan mereka, misalnya, daripada mengumpat orang lain. Berpaling daripada orang lain dan hanya mementingkan diri sendiri bukanlah sikap seorang Muslim. Ringkasnya, seseorang mesti melayan orang lain seperti yang mereka inginkan orang lain memperlakukan mereka. Tanda seterusnya untuk benar-benar mencintai Allah yang mulia dan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, adalah mencintai akhirat dan berpaling dari dunia material. Ini kerana dunia material mendorong seseorang untuk berpaling daripada mengingati Allah yang Maha Tinggi dan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan akhirat mendorong seseorang untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya dan menghadapi takdir dengan sabar sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Di samping itu, di akhirat nanti seorang Muslim akan bertemu dengan Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Oleh itu, cinta sejati akan mendorong seseorang untuk berpaling ke arah akhirat. Pemisahan daripada dunia material tidak bermakna seseorang harus meninggalkan dunia sepenuhnya dan tinggal di dalam gua. Tetapi ini bermakna mereka harus mengambil apa yang mereka perlukan dari dunia ini untuk memenuhi keperluan dan tanggungjawab mereka tanpa pembaziran dan pemborosan dan berpaling daripada kelebihan dunia material ini dengan menumpukan masa mereka untuk persediaan akhirat. Berbuat tanpa dunia ini bukan sahaja tradisi Nabi Muhammad SAW, tetapi seperti yang disebutkan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2352, Nabi SAW ingin meninggalkan dunia dengan cara ini dan dibangkitkan dengan cara ini. Hati manusia telah dicipta sedemikian rupa sehingga ia mesti mengandungi sesuatu di dalamnya. Maka jika seseorang itu mengisinya dengan dunia material, maka tidak akan ada ruang di dalamnya untuk cinta akhirat. Jika seseorang berpaling dari kelebihan dunia material ini, hati mereka akan menjadi penuh dengan akhirat. Ini akan mendorong mereka untuk mempersiapkannya melalui ketaatan yang ikhlas kepada Allah Ta'ala. Ini akan memunculkan cinta sejati kepada Allah, junjungan dan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Adalah menjadi kewajipan ke atas semua umat Islam yang mengaku cinta kepada Allah yang mulia dan Nabi Muhammad SAW untuk mengamalkan tanda-tanda yang telah dibincangkan dalam buku pendek ini. Ini akan memastikan mereka membuktikan cinta mereka melalui tindakan bukan hanya kata-kata, dan barulah ia akan memberi manfaat kepada mereka di kedua-dua dunia.